Dia baca-baca, kata, ciri-ciri ni semua ciri-ciri kamu. Oh, patut patut berhenti tadi. Sebab tahulah kalau dia baca ni tuju pada Nabi Muhammad. Dia tak mau mengaku, sungguh pun dalam kitab dia tu tunjuk orang tu memang betul Nabi akhir zaman. Dia tak mau mengaku. Bila sampai Muhammad betul, tak mau baca. Dia tak mau baca. Padahal kitab dia tu. Jadi Yahudi yang sakit tadi ni, dia kata ni ciri-ciri kamu. Terus dia pun lapaskan kalimah syahadah. Tak lama lepas tu meninggal dunia. Untung dia tak sempat dosa banyak pun. Kira ikut fitrahnya masuk syurga lah kan. Kita tak tahulah. Dia masuk Islam tak sempat buat dosa apa, mati. Untung dia. Rupanya orang Yahudi ni tahu dah Nabi Muhammad ni memang betul. Tapi dia tak mau nak terima. Beliau memberikan makanan kepada orang banyak di rumah Jabir dan di rumah Abi Talhah pada hari perang Khandaq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cerita makanan sikit jadi banyak ni banyak kali berlaku. Dalam kitab-kitab lain macam-macam lagi cerita. Jadi Imam Ghazali dia petiklah sikit. Dan sekali lagi bagikan makanan kepada 80 orang dengan makanan 4 mud syair. Syair ni bijirin lah, bijirin. Dan seekor anak, iaitu anak kambing. Dia bagi 80 orang cukup makan semua. Sedangkan orang Arab ni kalau anak kambing seekor tu seorang dia. Ni 80 orang cukup. Tu mukjizat ni. Sekali beliau, ni bahasa Indonesia dia sebut beliau, bahasa kita baginda lah, memberi makan lebih banyak dari 80 orang dan dari beberapa potong roti syair yang dibawa oleh Anas pada tangannya. Biasa sangat, benda sikit dia bagi cukup 80 orang, padahal roti itu sikit je. Sekali lagi beliau memberi makanan kepada tentera-tentera dari sedikit kurma kering yang dibawa oleh anak perempuan Bashir dalam tangannya. Maka semua mereka memakannya sehingga mereka kenyang dan terlebih pula. Padahal kurma kering tu sikit je, tamat, sikit je. Dia bagi kat tentera-tentera tadi, semua kenyang, lebih pula. Tak tahu dari mana datang. Terbit air di jarinya, lalu semua tentera itu meminumnya. Air tak ada, daripada jari dia keluar air. Boleh minum. Dan mereka itu sedang sangat haus. Dan mereka itu mengambil wuduk dari gelas kecil yang sempit untuk dapat Nabi SAW membuka tangan di dalamnya. Air tak ada, keluar air daripada jari-jari dia. Minum semua, kenyang, hilang dahaga. Siap boleh ambil wuduk lagi. Mukjizat dia. Di Indonesia dulu ada satu kes. Ini tahun-tahun 80-an. Heboh sekejap sebab orang tu daripada celah-celah jari dia keluar. Saya pernah cerita tu. Keluar air jernih. Jadi heboh orang kata ni wali Allah ni. Jadi satu orang pengkaji ni pergi jumpa sendiri. Bila pergi jumpa sendiri, kita betul ke dekat tangan kau ni boleh keluar air? Orang tu tunjuk lah. Sampai masa dia keluar air. Tapi bila keluar air tu bau busuk. Rupanya bukan karomah ke apa. Orang tu dia cacat. Dia punya sistem pembuangan air tu. Dia keluar kat sini. Jadi yang keluar tu air kencing. Air kencing tu keluar, sistem dia tu rosak. Bukannya wali. Ya orang lain ni tahulah ni sebelah Indonesia ni nampak kencing sikit dia kira nak puja lah. Rupanya bukan wali, sistem dia tu rosak. Dan Nabi SAW menuangkan sisa air wuduknya pada suatu mata air di Tabuk. Dan tak ada air sedikit pun pada mata air itu. Masa perang Tabuk, ada sisa air semayang Nabi Muhammad ni, dia letak dalam satu mata air. Tiba-tiba keluar air penuh. Padahal dalam asal dia tak ada air. Pada kali yang lain, pada suatu sumur di Hudaibiyah, satu telaga dekat Hudaibiyah, lalu kedua sumur tersebut membanjiri air. Asalnya tak ada air, Nabi Muhammad dia buang sikit, sisa air wuduk dia penuh air dalam tu. Maka tentera meminum dari mata air sepuas, dari haus dahaga. Dan minumlah dari sumur Al-Hudaibiyah 1,500 orang banyaknya. Dan sebelum itu tak ada air padanya. Dengan berkat air wuduk Nabi Muhammad tadi, sikit je dia bubuh dalam tu, banjir lah kot. 1,500 orang boleh minum air tu tadi. Punya hebatnya.
Nabi SAW menyuruh Umar bin Al-Khattab supaya membekali 400 berkenderaan. Supaya Umar ni bagi makanan kepada 400 orang naik kenderaan. Dari tamar yang ada dalam himpunannya seperti robdah unta. Kalau unta tu duduk lebih kurang besar tu lah. Besar unta duduk tu, adalah makanan banyak tu. Nak bagi makan 400 orang naik kenderaan. Maka Umar bin Al-Khattab membekali mereka itu semua dari tamar tersebut. Dan masih ada sisanya. Lalu beliau tahan sisanya itu. Ingatkan memang tak cukup lah. Takat tempat duduk unta je. Bagi kepada 400 orang berkenderaan. Bagi tengok ada lebih lagi. Mukjizat Nabi. Seterusnya, Nabi SAW melemparkan tentera musuh dengan segenggam tanah. Maka butalah mata mereka itu. Dalam satu peristiwa, hadis riwayat Imam Muslim, dalam perang Hunain, masa tu Rasulullah naik baral. Dia baling batu-batu kecil. Bila dia baling batu tu, pasukan musuh ni tiba-tiba jadi lemah dan pecah. Pecah maksud dia kalah, berundur. Sedangkan sebelum tu pukulan musuh ni kuat. Jadi ambil batu balik. Itulah yang ditiru oleh orang di Palestin sekarang. Tak ada senjata pun balinglah batu. Mana tahu salah satu daripada batu-batu yang dibaling tu boleh pecahkan tentera Israel. Kita berharap kan, jangan lepas daripada harap. Dan turunlah ayat Al-Quran dengan peristiwa tersebut pada firman Allah Ta'ala. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Ini selalu kalau kita nak merawat orang kerasukan ni selalu pakai. Macam-macam hembus di tangan baling. Isyarat kita kan. Kalau Allah izinkan, yang dalam tu dia meraung sakit. Dia sakit. Padahal kita baca ayat ni, sepenuh ambil cara Nabi Muhammad buat tu. Maksud dia boleh baling musuh. Kita tak boleh baling batu kan. Orang tu dah nak kerasukan, kita baling batu naya dah. Sebab kita nak tuju yang di dalam dia tu. Jadi secara angin je lah. Kalau Allah izinkan, dia lari keluar. Kalau kurang izinkan, dia sakit. Kalau Allah tak izinkan, dia steady je. Setengah tu dia jenis kuat, dia boleh tahan. Kita pun baca lah, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Allahu Akbar. Dia tahan sikit. Dia steady balik. Tu jenis kuat tu. Ayat ni pun ayat hakikat lah sebenarnya. Dia cerita tentang hakikat. Walaupun kita yang baling, tapi sebenarnya perbuatan tu terbit daripada Allah Ta'ala. Kita tak ada kuasa nak baling. Kuasa nak baling tu Allah yang ada kuasa. Jadi tu kuasa Allah. Dia terbit daripada kuasa Allah. Bukan kita yang baling, Allah yang baling. Walaupun sebenarnya nampak macam kita yang baling. Kita tak ada kuasa. Kita nak angkat tangan macam tu pun tak boleh. Itu kuasa Allah.